Artikel ini dibentangkan untuk 4th International Conference on Innovation, Social Science, Supply Chain, Sustainability, Economy and Business, Engineering and Education 2023 ISEED 23, 19 April 2023 menerusi virtual conference. Tajuk artikel ini adalah kata panggilan pelajar dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat yang akan disampaikan oleh Mariti binti Mokhtar yang dibantu tulis oleh Maziza binti Mokhtar, Nabila binti Azmi dan Nur Syuhada binti Shu'ib daripada Pusat Jenis Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Pengenalan. Menurut pakar sosiolinguistik, Toh Kyok Siong mengatakan bahasa adalah sebagai fenomena sosial yang berperanan untuk melaksanakan pelbagai fungsi seperti menegur sapa, membujuk dan menyampaikan perasaan. Dan ada kalanya, bahasa juga digunakan untuk sebagai kata panggilan bagi tujuan menghormati pihak mendengar dan diajak bercakap. Kesemua fungsi bahasa ini adalah perlu bagi kepentingan sosial yang antaranya bertujuan untuk mempereratkan hubungan, mencurahkan rasa hati dan sebagainya. Rentetan daripada nilai menghormati dan kesopanan berbahasa ini, maka kajian ini melihat adakah wujud lagi istilah penghormatan dan menghormati dalam interaksi masyarakat pada hari ini, bersama keluarga, bersama rakan-rakan dan sebagainya. Dan fokus kajian ini melihat kepada variasi penggunaan kata panggilan bapa dan data yang akan diambil adalah dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat. Menurut NCAA, National Council for Curriculum and Assessment, mendefinisikan pelajar pintar dan berbakat adalah pelajar-pelajar yang mencapai atau mempunyai potensi untuk mencapai tahap yang lebih jauh, melebihi kumpulan rakan sebaya mereka. Menurut National Association for Gifted Children, mereka mengatakan kanak-kanak berbakat ialah kanak-kanak yang mempunyai keupayaan jauh melebihi umur mereka, mempunyai kelebihan dari segi intelektual, kreatif, artistik, kepimpinan atau dalam bidang akademik tertentu seperti seni bahasa, matematik atau sains. Jika di Malaysia, pusat berkaitan dengan anak pintar dan berbakat telah ditubuhkan atau masih berada di Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah Pusat Jenis Pintar Negara yang telah diwujudkan pada tahun 2011. Kertas kerja mengenai penubuhan Pusat Jenis Pintar Negara telah dibentangkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Yang dahulunya, Pusat Jenis Pintar dikenali sebagai Pusat Permata Negara. Dan sehingga kini, di bawah Pusat Jenis Pintar, terdapat satu institusi persekolahan yang kita panggil sebagai Kolej Jenis Pintar Negara, yang di mana institusi ini menempatkan seluruh pelajar pintar dan berbakat seluruh Malaysia. Sehingga kini, selama 500 lebih pelajar berumur 13 hingga 17 tahun sedang mengikuti pembelajaran di Kolej Jenis Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Antara subjek yang diikuti oleh pelajar dalam pembelajaran di sini adalah CJ Pelajaran Malaysia SPM serta beberapa subjek beraras tinggi seperti Advanced Placement AP, CJ Tinggi Pelajaran Malaysia dan sebagainya. Ulasan kajian lepas, untuk kajian berkenaan dengan kata panggilan dan unsur kesopanan ini, saya melihat 4 pengkaji lepas yang membuat kajian mengenainya. Yang pertama, kita melihat kajian Maliana Maros et al. Pada tahun 2010, kajian Noliza Jamaluddin pada tahun 2003, kajian Nur Hashimah Jalaluddin 2005, dan kajian Qasim Ibrahim Sesabarah Muhammad Ghani 2016. Untuk kajian Maliana Maros et al. Telah melihat pola sapaan pelajar lelaki dan perempuan di sebuah institusi pengajian tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pada tahun 2010, terdapat perbezaan jantina dan hubung kait antara faktor jantina ini dengan aspek budaya dan sosial pragmatik, di mana perbezaan jantina mempunyai kecenderungan yang berbeza dalam menggunakan ataupun menyampaikan sapaan kepada rakan sekuliah. Manakala kajian Noliza Jamaluddin 2003, dia melihat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi cara penggunaan sistem panggilan dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak yang memfokuskan kepada golongan remaja di Sarawak. Dan hasil kajian pada tahun 2003 mendapati
Remaja Sarawak semakin meminggirkan sistem panggilan ini. Maksudnya mereka lebih menggunakan bahasa-bahasa yang mengikut peraturan dan kepercayaan dalam dialek masing-masing. Okay, seterusnya 2005, kajian Nur Hashim Jalaluddin, beliau melihat dokumentasi jenis-jenis panggilan yang wujud dalam sesebuah keluarga Melayu dan menjelaskan fungsi bentuk panggilannya dan jenisnya serta cara penggunaan dalam masyarakat. Kajian dilakukan oleh Nur Hashimah ini lebih kepada mendokumentasikan dan menyenaraikan jenis panggilan yang wujud supaya dapat dijadikan rujukan pada generasi kini agar mereka dapat melihat apakah pola-pola kata panggilan yang wujud pada masyarakat zaman dahulu. Dan kata panggilan yang dilihat adalah kata panggilan dalam kalangan adik-beradik dan generasi yang lebih tua dalam keluarga Melayu. Misalnya kata panggilan terhadap ayah, ibu, pakcik, makcik dan sebagainya. Yang terakhir, kajian Qasim Ibrahim dan Sabariah Muhammad Ghani pada tahun 2016, mereka melihat kata panggilan kekeluargaan oleh mahasiswa dari Pantai Timur Universiti Kebangsaan Malaysia, satu kajian sosial linguistik. Hasil kajian mendapati mahasiswa Pantai Timur UKM masih lagi mengekalkan penggunaan kata panggilan tradisi. Okay, manakala penumpuan kajian saya sedikit berbeza dengan penumpuan kajian dilakukan oleh pekaji lepas, di mana saya melihat pola penggunaan kata panggilan bapa dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat. Antara objektif kajian kepada kajian ini adalah melihat peratusan jenis kata panggilan bapa yang berbeza dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat dan mengenal pasti bentuk kata panggilan bapa yang paling banyak digunakan oleh pelajar pintar dan berbakat. Okay. Metodologi kajian digunakan adalah menggunakan kaedah soal selidik untuk mengumpul data. Seramai 48 pelajar tahap 1 telah mengisi maklumat kata panggilan bapa mereka di dalam Google Form yang disediakan. Okay, borang soal selidik dibuat melalui aplikasi Google Form dan memerlukan pelajar menjawab penggunaan kata panggilan bapa mereka dalam kehidupan seharian. Dan perbincangan dan kesimpulan yang dapat dikutip melalui kajian ini adalah peratusan yang tinggi dalam kata panggilan bapa ialah ayah, iaitu sebanyak 33%, diikuti oleh panggilan papa 23%, diikuti panggilan abah 23%, panggilan daddy 15%, seterusnya baba atau babah sebanyak 6%. Dan menjadikan jumlahnya adalah 100%. Jadi kita dapat lihat yang paling mendominasi kata panggilan bapa ialah ayah. Pelajar-pelajar pintar dan berbakat ini menggelarkan ataupun mereka telah diajar oleh keluarga mereka untuk memanggil bapa mereka dengan panggilan ayah yang sangat popular dalam kalangan pelajar-pelajar ini. Okay, kalau kita lihat pada graf, peratusan yang tinggi adalah ayah, diikuti oleh papa, abah. Papa dan abah sama. Maksudnya dia punya peratusan adalah sama, daddy dan juga baba serta baba. Dan mungkin ada beberapa kata panggilan lain, tetapi saya tidak masukkan di sinilah. Saya masukkan kata panggilan yang agak popular dan selalu digunakan oleh anak dalam memanggil bapa mereka. Mungkin ada abi, walid, tapi saya tak masukkan di sini kerana peratusannya sangat kecil. Okey, dan perbincangan kesimpulan yang dapat kita buat daripada kajian ini, secara kesimpulannya dapat dilihat peratusan yang tinggi, pelajar murid pintar dan berbakat menggunakan kata panggilan ayah sebagai cara untuk memanggil bapa mereka, dan kajian ini membuktikan bahawa apa yang diperkatakan oleh Nur Hashim Jalaluddin pada tahun 2005 mengatakan bahawa kata panggilan ayah merupakan kata panggilan yang sangat popular penggunaan yang dibagi semua masyarakat Malaysia. Berbeza dengan kata panggilan ibu yang pernah dilakukan sebelum ini, kata panggilan ibu mempunyai banyak peratusan. Tetapi kata panggilan bapa, papa, ayah merupakan kata panggilan yang paling popular kerana mungkin dikaitkan dengan faktor psikologi, seorang lelaki atau seorang bapa tidak mempunyai isu ataupun tidak ada kata panggilan spesifik yang perlu mereka gunakan. Kita tahu mungkin berkaitan dengan sifat psikologi seorang lelaki, di mana mereka sangat memerlukan sesuatu yang sangat mudah, simple dan tidak mempunyai peraturan dan protokol yang tertentu.
Dan daripada kajian ini juga kita dapat lihat walaupun anak-anak pintar dan berbakat ini mungkin dalam kalangan keluarga yang kelas atasan dan kelas pertengahan, namun kesopanan dan berbahasa dalam keluarga mereka masih digunakan. Maksudnya ibu bapa ini walaupun kita tahu mungkin dalam kalangannya adalah ibu bapa yang punya pendidikan tinggi, mungkin mempunyai pendapatan yang tinggi, namun konsep kesopanan dalam kekeluargaan masih ditekankan untuk anak-anak pintar dan berbakat ini. Okay. Dan semoga kajian yang seumpama ini dapat dilakukan selepas ini yang merangkumi pelbagai pola kesopanan. Okey, hal ini selari dengan arus kemodenan yang tinggi di mana kita dapat melihat generasi sekarang sangat-sangat terdedah dengan sikap-sikap dan perilaku yang menunjukkan tingkah laku yang tidak sopan, kurang adab. Jadi mungkin kajian-kajian sebegini dapat dilakukan, dapat melihat pola dan mungkin pihak berwajib boleh melaksanakan satu sinergi yang berkesan untuk kita aplikasi semula sikap adab dan budaya yang baik, hormat menghormati dalam kalangan remaja di Malaysia. Sekian, terima kasih.